Assalamualaikum. Dengar tak suara Nana? Boleh tak sesiapa komen? Dengar tak suara? Assalamualaikum. Tunggu sekejap kita tunggu kita punya okey, terima kasih. Kita tunggu kita punya speaker untuk join. Cik Fadli. Lama tak dengar lah lagu Gula Nano-Nano tu. Sekejap kita tunggu speaker masuk. So, apa khabar semua hari ni? Selamat Hari Raya, masih ada raya lagi kan? Hai Kak Siti Kalilah. Okey, buat semua yang baru masuk, boleh log in, boleh daftar dulu. Assalamualaikum Cik Syawal. Waalaikumsalam. Dah ni ya? Oh, dah masuk dalam. Dah live ya? Masuk dah. Dah. Okey, baik. Cuma kita tunggu sekejap. Okay, jangan lupa daftar untuk lucky draw. Tapi malam ni kita nak buat lain sikit cara lucky draw. Selalunya kita buat lucky draw hujung kan. So hari ni kita buat lain sikit. Sampai je 100 viewer, Nana akan buat satu lucky draw. Macam tu. Sebab kita dah 61 viewer dah ni. Dah ramai dah juga ikut kan. So sampai je 100 viewer, kita akan buat satu lucky draw. Okay, lepas tu kita sambung balik dengan kita punya presentation daripada Cik Syawal. Lepas tu kita akan tengok balik. Kalau sampai 150 viewer pula, kita akan buat pula second lucky draw macam tu. Supaya semua boleh keep on track dengan apa yang Cik Syawal share. Macam tu Okay. So Cik Syawal dah nak start ke? Macam mana? Boleh kita terus start. Boleh sambil tu. Okay. Okay, so tanpa melengahkan masa, so kita start kita punya seminar malam ni. Nana share slide. Okay, so pada yang baru masuk, terima kasih sebab join. Okay, Assalamualaikum. So malam ni Public Goals Seremban bersiaran bersama dengan penceramah Cik Muhammad Syawal. Okay.
Okay, sebentar Nana kenalkan dululah kita punya speaker. Nama dia beri Cik Syawal Amiron. Graduan UIAM, Ijazah Sarjana Muda Sejarah dan Tamadun 2016. Mula menyimpan emas sejak 2015. Aktif dalam platform Public Gold sejak 2017. Tapi kini dah di-upgrade sebagai seorang property dealer. So nombor PG code Cik Syawal adalah 92075. Empayar emas Public Gold kini mencecah 600 orang. Pengalaman 2 tahun dalam dunia perbankan. Kini bertugas sebagai guru di sebuah sekolah swasta dan seorang penulis buku Dinar Dirham versus Wang Kertas. Okay, so buku ni yang kat tepi ni adalah tulisan Cik Syawal lah. Bolehlah dapatkan, boleh tanya-tanya Cik Syawal macam mana nak dapatkan buku Dinar Dirham ni. Okay, so saya teruskan dengan Cik Syawal lah. Boleh teruskan dengan slide seterusnya. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba', alhamdulillah, bersyukur buat kali yang keempat atau kali kelima saya bersiaran untuk memberi perkongsian tentang ada apa dengan emas dengan menggunakan platform Public Gold. So yang first kali saya nak tanya, semua dengar tak? Dengar tak? Kalau dengar cuba komen dengar. Kalau ada double suara ke, ada apa-apa ke, just boleh komen, nanti saya boleh baca. Kalau dengar boleh komen dengar. Okay, so itu yang pertama lah pasal kejelasan. So semua yang dengar boleh jelas. So bila dengar jelas, apa dia punya efek, apa dia punya kesan, apa dia punya akibat adalah ilmu yang sampai ke kita pun jelas. Ilmu yang sampai ke kita tu penuh, sempurna. So faham kita pun akan jadi faham yang sempurna. Faham yang jelas. Kalau ilmu yang kita sampai pada kita tu separuh-separuh, jadi pemahaman kita pun separuh-separuh. Kalau ilmu yang sampai tu sekerat-sekerat, yang akan kita sampai pun pahaman yang sekerat-sekerat. Suara ada echo. Kan? Azril Hisyah, sebab saya dengar dekat saya punya mic ni dia ada echo sekejap Okay, baik. Okay, dengar. Ada echo dengar double suara. Dia dengar double suara sekejap saya adjust sikit. Tuan-tuan dan puan, sementara tu tuan-tuan dan kurang jelas kerana ada echo. Bergema. Tuan-tuan dengar tak? Kalau saya tak pakai earphone, dengar tak? Sambil-sambil tu tuan-tuan boleh share. Boleh share. Jelas tak? Ramai kata ada gangguan suara double. Bergema tak ada, jangan risau, saya bukan berada dalam gua. Saya berada di dalam bilik sahaja. Biasanya yang duduk dalam gua ni pengundi-pengundi PH. Jangan marah, saja gurau-gurau malam-malam. Okey, dengar tak? Yang most important jelas. Okey, dengar. Jelas. Alhamdulillah lah. So, saya rasa macam dia ada echo lah, dia berdengung. Dekat phone saya pun berdengung juga. Tak payah pakai earphone. Okey, cantik. Okey, baik. Okey, tak payah pakai earphone lah. Alright, so tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih yang pertamanya kerana bersama dengan saya malam ni. So, 98 orang. Okey, seperti mana yang telah dijanjikan oleh Nana tadi. Cukup 100, hit 100, kita akan terus buka lucky draw. For the first lucky draw. So those yang tak daftar lagi, please. Saya mohon untuk daftar dekat link yang telah pun diberi. Daftar, mana tahu, kita tak tahu luck kita punya tuah malam ni kan. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Berpantun aku malam ni. Okay, kita tak tahu mana tahu tengah-tengah putar, tiba-tiba nama tuan-tuan dan perempuan naik, bawa balik 0.5 gram.
Just imagine kau dengar tak sampai 10 minit bawa balik RM160. Kan seronok macam tu. Mana ada seminar macam ni. Alright. So those boleh daftar dan jangan lupa share. Okay, apa kesan bila kita share? Pertama, kita punya pahala tu dia akan berantai. Okay, pahala kita berantai. Bila pahala berantai ni apa jadi? Kita tak nampak kat sini. Bila kita akan nampak, masuk dalam kubur pun kau akan perasan. Oh, last time aku ada share satu video orang lain daripada ada duit RM10,000, daripada dia terperangkap dalam multi-level marketing, daripada dia terperangkap dalam skim cepat kaya, dia labur dalam pelaburan emas public gold yang transparent dan benar, kita telah selamatkan dia punya duit. Dan dia pun akan rasa seronok dan dia pun akan rasa bahagia, dia pun akan rasa berterima kasih pada siapa yang share. Mungkin dia tak dapat jumpa kita, tapi dalam doa dia doakan kita. So tuan-tuan dan perempuan boleh share 120 orang. Macam mana Nana? Nak putar dulu ke? Nampaknya macam tu lah sebab kita dah janji. Okay, on. Okay, kita putar dulu. Bagi Nana putar satu nama dulu. Alright, sekejap. Boleh share 120. Okay, so harap-harap semuanya sudah berdaftar. Okay, so untuk first prize adalah RM10 C-Wallet. So bismillahirrahmanirrahim. Nana start untuk first punya lucky draw. Okay, so 5, 4, 3, 2, 1. Nana stop. Okay, Asrul Mizan bin Muhammad Suhaimi. Asrul Mizan bin Muhammad Suhaimi. Tuan Tania. Kalau ada screenshot ataupun terus reply dekat komen, screenshot boleh WhatsApp kat Nana dekat nombor yang tertera tu. Ataupun boleh terus komen. Tuan Asrul. Nama ni macam familiar sikit. Asrul, tolong komen dekat bawah ataupun screenshot dan WhatsApp pada Nana direct. Okay, nama Nana tu dan nombor Nana ada dekat live tu. Tuan Asrul ada tak? Macam tak ada je. Asrul, tuan-tuan jangan buat perangai Buat perangai apa maksud saya buat perangai? Dia daftar, lepas tu dia datang ujung-ujung. Ini kita panggil kurang ajar. Dia tak hormat ilmu. So kena stay daripada awal. Yes, ASM. Asrul Suhaimi. Yeah, ASM Suhaimi. Good job. Okay, Tania. Okay, Tania dapat RM10 malam ni. Simple-simple. So kita okay, so kita start balik pada slide Cik Syawal. Okay, Asrul Nizam, Tania. Okay, kita akan terus masuk kepada benda yang lebih bernilai daripada RM10 tadi. Iaitu ilmu. Okay, kita masuk. Okay, hai Siti Kalila. Siapa lagi ada kat situ? Alright. Okay, so harap semua dengar jelas dan kita akan masuk kepada poin kita lah. Kita nak masuk kita punya slide kita yang pertama. Okay, sekejap ni. So Tuan ASM Suhaimi, nanti jangan lupa WhatsApp Nana untuk redeem redeem gold bar pula, redeem RM10. Okay, baik. So malam ni ada apa dengan emas? So harap semua dengarlah clear So suara saya harap clear sebab saya dengar macam ada berdengung.
Tak apa, boleh typing je, nanti saya tengok baca. Okay, baik, next. Okay, tuan-tuan dan perempuan, mereka yang pernah dengar live saya, mungkin dah pernah tengok lah di slide yang ni. Tetapi saya minta supaya benda pertama bila mana kita duduk dalam satu-satu majlis ilmu, benda yang pertama sekali adalah kita perlu kosongkan diri kita. Okay, dalam satu gelas yang dah ada air, kalau tuan-tuan letak air tadi takkan masuk, dia akan melimpah keluar. Sebab apa? Sebab dalam gelas tadi dah ada air. So untuk kita masukkan air ke dalam gelas, kita perlu kosongkan gelas ni tadi. So kita perlu buang, bukanlah buang ilmu, maksud saya kita perlu kosongkan diri kita. Dan bila kita kosongkan diri kita dah ready untuk berhadapan, untuk menerima ilmu-ilmu. Walaupun benda yang sama, tetapi tuan-tuan dan perempuan percayalah, walaupun ilmu yang sama, Tuhan Allah dia akan bagi satu pemahaman daripada pintu-pintu pemahaman yang banyak. Okey? Kadang-kadang satu ilmu, tetapi daripada banyak pintu-pintu pemahaman yang tuan-tuan dan perempuan akan dapat. Bila mana kita rendahkan diri kita mendengar sesiapa yang bercakap. Kerana kita bukan menghormati dia, kita menghormati ilmu yang sedang disampaikan. So, benda pertama yang saya akan share adalah tentang ada apa dengan mas. Okay, ada apa dengan mas? Sekejap. Kuantan clear, okay. Putri Nur Cahaya ada link dekat situ, daftar sahaja. Daftar dan dengar apa celoteh saya malam ni. Kalau ada rezeki, mana tahu dapat 0.5 gram. Tak pun dapat buku saya. Saya ada bagi satu lucky draw untuk buku saya. Okay, so saya akan share pasal ada apa dengan mas. So apa benda ada apa dengan mas? Kenapa orang simpan mas? Kenapa mas? Kenapa tak benda lain? So ada apa dengan mas? So mesti dia ada satu benda yang istimewa yang menyebabkan ramai orang lari kepada emas. Dan mesti ada benda yang istimewa tentang emas yang menyebabkan dalam Al-Quran, dalam hadis menyebut tentang dinar dan dirham. Dan mesti ada speciality ataupun keistimewaan tentang emas apabila kebanyakan seluruh pakar-pakar kewangan akan meminta ataupun akan bagi tahu kepada orang bahawasanya emas ni adalah safe haven asset. Okay? So mesti ada benda. So ada apa dengan emas? Itu yang akan saya share. So itu antara subtopik dia. Kenapa emas, tip beli emas, bagaimana nak jadi pelabur yang sentiasa tersenyum. Kemudian ada satu part nama dia Mari Berhibur. So kat situ kita akan tengok lah. Alright, dan kita akan masuk satu topik yang agak berat sikit. Nama dia hakikat sebenar emas. So yang ni pun saya tak akan hurai in detail. Sebab kalau hurai in detail 1.5 jam memang tak cukup untuk saya hurai. Tuan-tuan kena panggil saya buat satu talk satu hari daripada pagi sampai petang. Baru kita boleh hurai bab hakikat sebenar emas sahaja. Kemudian ada apa dengan Public Gold? For sure lah kita akan sentuh sedikit platform Public Gold. Sebab dengan platform inilah kita ke depan, dengan platform inilah dia beri peluang kepada kita untuk menyimpan emas dengan lebih baik dan lebih sempurna. Okay, next. Okay, next. Okay, tuan-tuan dan perempuan, ini benda yang paling penting. Bila tuan-tuan diajak, okay, bila perempuan diajak pergi join mana-mana seminar, kemudian kawan ajak pergi mana-mana benda, apa-apa benda ke, talk ke. Kadang-kadang macam zaman-zaman MLM dulu, kawan-kawan kata ada makan-makan malam ni. Sekali dibawa pergi dengar talk pasal MLM. Biasa kan? Siapa yang tak pernah? Penipu siapa yang tak pernah? Suku A ke, apa lagi, macam-macam lah. Kan? Biasa. Sebab saya pun pernah kena dulu. Kita belajar daripada pengalaman. Jadi, untuk elakkan tuan-tuan dan perempuan ditipu oleh orang, so saya cadangkan 5 benda ni. Saya cadangkan 5 benda ni. Siapa saya tak akan hurai lanjut sebab masa kita pun pendek. Saya tak akan hurai lanjut. Tuan-tuan boleh screenshot. Okay, tuan-tuan boleh screenshot. Boleh sebarkan kepada anak-anak buah tuan-tuan dan perempuan dan kawan-kawan. Macam mana nak elakkan kita kena scam? Yang pertama, periksa alert list Bank Negara Malaysia.
Okay, Bank Negara Malaysia dia bagi satu watch list dalam perhatian dan juga blacklist senarai hitam. Company-company yang membuat satu penipuan, company-company scam. So boleh tengok dekat alert list Bank Negara Malaysia. Kedua, boleh pergi semua arah Nupos Malaysia, pergi tanya dia orang, dia orang jual tak emas. Kalau dia orang jual emas, emas syarikat mana yang dia jual? Emas syarikat mana yang dia jual? Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat carian dan juga semakkan dekat mana-mana platform media sosial dan tanya terus kepada pakar-pakar kewangan yang tuan-tuan dan puan-puan kenal. Ramai dekat luar sana, ramai. Yang claim dia pakar kewangan pun lagi ramai. Yang betul-betul pakar adalah 10, 20 orang. Yang claim diri dia pakar lebih daripada 1,000 orang. Semua kata dia pakar. Itu problem. Okay, jangan tanya pada yang claim, tanya betul-betul yang pada yang pakar. Mesti dia akan bagi tahu tentang public gold. Yang keempat, hadir mana-mana seminar, tuan-tuan dan puan-puan dah buat dah sekarang ni, iaitu hadir seminar secara atas talian. Yang kelima, terus pergi ke mana-mana cawangan public gold dan buat pembelian 0.5 gram ataupun 1 gram ataupun apa-apa item dan pastikan dapat emas tersebut. Dapat emas, bayar duit dapat emas, maka bisnes tersebut adalah legit. Bisnes tersebut adalah betul. Okay, next. Okay, ada apa dengan emas? Kejap Kenapa kena pergi pos Arahnu? Ahmad Fahim. So Ahmad Fahim tanya, kenapa kena pergi pos Arahnu? Jawapan dia adalah, pos Arahnu dengan Public Gold, JV, joint venture. Okay, JV, joint venture. Dia buat satu MOU. Okay, di antara Public Gold dan juga syarikat POS Malaysia. So, POS Malaysia adalah company GLC, Government Link Company. So, Government Link Company, a big company, dia tak akan mudah-mudah nak JV dengan syarikat-syarikat yang pelik-pelik. So confirm dia akan check latar belakang Public Gold, dia akan check betul-betul detail dan dah detail dan everything clear, baru dia akan buat MOU dengan Public Gold. Dan Public Gold clear everything, that's why kita dapat kepercayaan daripada pejabat pos untuk bersama-sama. Okay, ada apa dengan emas? So tuan-tuan tengok buku ni, boleh beli dekat mana? Boleh beli dekat PG Mall ataupun boleh hubungi saya. Okay, next. Okay tuan-tuan, ni adalah gambar yang benda pertama sekali yang saya akan show pada semua klien-klien saya. Okay, ini adalah dialog nenek kita. Okay, kalau ada yang tengah tonton ni umur 60, mungkin dia punya dialog lah. Okay, so dia akan kata macam ni lah. Dia punya dialog yang akan keluar. Dulu aku beli segram 30 je. Tahun bila? Tahun 2000, tahun 90-an. So harga 1 gram hanya RM30 saja. So hari ni harga dia 257, sorry. Lebih kurang 260 lah, kita nak senang kira, RM260. So dialog yang sama, kita, tuan-tuan dan perempuan dan seluruh rakyat Malaysia yang tak buat tindakan hari ni akan ulang dialog yang sama. Cuma harganya saja akan berubah. Lagi 30 tahun, kita akan tengok, kita akan pegang spek, kita akan buka laptop dan kita akan cakap, dulu aku beli segram RM260 je. Itulah dialog yang sama akan kita repeat sekiranya kita tak buat tindakan. Okay, that's why dalam pelaburan emas, the most important adalah melangkah. Apa maksud melangkah? Buat tindakan. Okay, kalau terlalu banyak baca buku, terlalu banyak tanya orang, terlalu banyak buat kajian, last sekali dia akan makan diri. Okay, last sekali dia akan makan diri. Sebab apa? Dalam pelaburan emas, the most important, you pegang 1 gram. You pegang that gold bar. Bila you pegang, barulah you akan rasa sesuatu. Kita panggil aura. Emas ni dia ada aura. That's why emas ni disebut dalam Quran dengan hadis. Okay, emas ni dia ada aura. Okay, next.
Okey, sekarang Pos Malaysia bukanlah JLC stand alone. Sembilan berhad dah. Okey, terima kasih Zulkifli Abdul Fattah atas maklumat yang diberi. But then still a big company lah. Kalau you nak bayangkan Public Gold, takkan dia nak joint venture dengan Makcik Kia jual goreng pisang dekat tepi jalan, betul? So itu tak bagi apa-apa efek pada Public Gold. So still a big company, even dia bukan JLC, but then dia punya sejarah, dia adalah JLC. Okey, kemudian pernah berurusan dengan Arhanu Good. Dialog ibu saya, yelah dialog ibu-ibu kita lah. Kalau pangkat-pangkat ni, ibu lah. Dialog Mama Aziza, oh my god, bukan saya cakap, Irma Sobri, your son. Your daughter yang cakap Okay, public listed Ahmad Fahim. Okay, betul. Alright, so emas, waktu senang dia akan jadi harta bagi kita. Waktu susah, emas dia akan jadi duit. Waktu senang, emas akan jadi harta. Waktu susah, emas akan jadi duit. That's why my sifu always selalu cakap, even dalam buku ni pun saya selalu bagi tahu. Okay, saya selalu cakap apa? Saya cakap siapa yang ada emas pasti ada duit. Siapa yang ada emas pasti ada duit. Tapi siapa yang ada duit belum tentu dia ada emas. Siapa yang ada emas pasti dia ada duit. Siapa yang ada duit belum tentu dia ada emas. That's why emas is everything. Okay, that's why saya cakap emas waktu senang dia jadi harta, waktu susah dia jadi duit. Macam mana nak tahu benda ni betul tak betul? Simpan emas. Selagi mana kita tak pegang 1 gram, selagi mana kita tak simpan gold bar, dinar, barang kemas, even barang kemas pun, selagi mana kita tak pegang, selagi tu kita takkan tahu tentang hakikat perkataan ini. Okay, next. Okay, emas tiada warga negara. Tanam ni dalam otak. Yes, emas ni tak ada warga negara, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, emas ni memang tak ada warga negara. So, duit kertas ada warga negara. Yes, duit kertas ada warga negara. Kita tengok duit kalau mana? Sekejap. Kalau tuan-tuan pergi ke Singapura, dia ada US, dia ada dolar Singapore dollar. Kalau tuan-tuan pergi ke mana? Kalau tuan-tuan pergi ke Brunei, dia ada dolar Brunei. Kalau pergi ke Malaysia, ada ringgit Malaysia. Pergi ke Thailand, ada baht. Pergi ke Indonesia, dia ada rupiah. Ini adalah mata wang yang dicipta. Okay? So mata wang ni dia ada warga negara. Dia tak boleh sesuka hati kita nak pergi sana, bawa duit kita. Tak boleh. Okay? Duit yang paling berkuasa siapa? Dolar. That's why kalau you ada dolar, pergilah negara mana-mana. Kalau tak tukar pun insya-Allah dia orang terima. Insya-Allah dia orang terima. Tapi satu lagi mata wang yang confirm dia terima adalah emas. Emas. Dalam bentuk gold bar ataupun dalam bentuk dinar. Azir, ni gold bar. Okay. Kecil lah, gambar saya kecil. Tak nampak lah. Okay. Okay, next. Fazila Mukhtar baru setahun 2 sedar pentingnya simpan emas. Menyesal dari dulu kerja tak simpan awal-awal. Yes, memang kita semua akan kata menyesal. Even saya mula menyimpan emas umur 24. Umur 24, umur 23 saya simpan emas. Still kita akan kata menyesal. Sebab apa? Kita rasa lambat. So jangan bagi perasaan tersebut berlaku kepada anak-anak kita. Jadi pastikan setiap anak kita ada account gap. Daftarkan account gap, simpan emas untuk diorang. Supaya dialog yang kita cakap hari ni tak akan diulang oleh anak-anak kita. Okay, so saya next kepada kita punya slide adalah aset kewangan yang tak ada dalam sistem kewangan. That's why siapa yang simpan emas, walaupun tuan-tuan dan puan-puan diisytiharkan bankrupt, jangan kau risau. Emas dalam almari kau tak ada orang yang tahu. Even bank tak tahu, polis tak tahu, siapa-siapa pun tak tahu kecuali diri you sendiri dan juga isteri dan juga keluarga lah. Kalau you bagi tahu, kalau tak bagi tahu pun dia orang pun tak tahu. Okay, so that's why aset kewangan, emas adalah satu-satunya aset kewangan yang tak ada dalam satu sistem kewangan. Orang lain tak tahu. Duit dalam bank, orang lain boleh tahu. Once kita diisytihar bankrupt, semua freeze. Aset kita freeze, rumah kita freeze, akaun bank tak boleh,
buat loan tak boleh. Tapi emas yang kita ada, kita still boleh pergi arahanukan. Yang penting arahanu bukan di bawah cawangan bank. Sebab cawangan bank, dia akan deal dengan kita punya record, Sikris dan Sitos. Okay, next. Tiga tahun lepas beli emas 179, hari ni 258. Alhamdulillah, at least kita dah beli, bukan sekadar tengok harga. Ramai orang WhatsApp saya tanya harga, tapi tak beli. Tu yang sedih. Okay, tak beli-beli lagi ni. Baru nak belajar simpan emas. Okay, good. Bagus belajar. Okay. So ada soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh type je, insyaAllah nanti kalau sempat saya baca dan kita jawab. Okay, so ini adalah dialog emas yang selalu cakap pada kita, tetapi kita tak dengar. Andai kata kita dengar, pasti kita semua akan berlari pergi kepada emas untuk membeli emas. Tapi kita tak dengar. Okay, apa ayat dia, apa dialog dia? You save me now, I will save you later. Kau selamatkan aku sekarang, aku akan selamatkan kau pada masa akan datang. Itulah dialog emas. Alright, okay, next. Okay, orang tanya. Okay, nanti akan ada apa CK Summit kan? Cakna Kewangan Summit. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh daftar lah. Kat situ Cik Syukur pun ada, Azizi Ali ada, even kita punya orang yang bertanggungjawab bagi apa sijil patuh syariah dalam public goal, iaitu Datuk Dr. Daud Bakar pun ada bagi keynote speaker dalam CK Summit Cakna Kewangan. So dalam situ apa yang saya nak kaitkan adalah dalam pengurusan kewangan, semua orang suruh, semua orang ajar untuk kita menyimpan. But then problemnya adalah bila kita mula menyimpan, akan mula dikorek. Okay, mula menyimpan, maka kita akan mula mengorek kembali seluruh simpanan kita dengan 1001 cara, dengan 1001 alasan. Okay, kita simpan 200. Kemudian bila bulan seterusnya masuk, kita akan cari 1001 alasan untuk kita gunakan kita punya simpanan tadi. Dan kita akan cari 1001 cara untuk korek semua duit-duit yang kita simpan. Faham? Sebab apa? Sebab kita akan fikir duit, psikologi duit adalah shopping, adalah membeli. Psikologi duit adalah membeli. Psikologi emas adalah menyimpan. That's why untuk awak simpan tanpa sedar, jawapannya beli emas. Jawapannya beli emas. Once you beli, duit akan habis, tapi aset you sedang bertambah-tambah. Alright? Okay, next. Ini gambar lah membuktikan bila kita beli emas, kita freeze kita punya kewangan. Okay, next. Orang tanya, ada tak benda lain yang kita boleh jadikan simpanan selain daripada emas? Okay, kalau simpan duit kita terpakai. Kalau simpan emas takut kena tipu, takut emas tak betul, takut itu, takut ini, terlalu banyak takut. Okay, maka jawapannya ada. Tuan-tuan boleh simpan perak ataupun silver. Ataupun tuan-tuan boleh simpan bali. Tahu bali? Kau pergi kat kedai mamak minta air bali. Bali, itulah bali tu simpanan. Sebab bali pun termasuk dalam barang ribawi. That's why Nabi kata kalau buat pertukaran antara emas dengan emas, bali dengan bali, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, kan ada kan dalam hadis tersebut, mesti sama berat dan yadan biyadin, bagi tangan dengan tangan pada masa yang sama. That's why itu adalah semua item-item ribawi dan item-item yang berharga. Tuan-tuan kalau tak nak simpan emas, cubalah try. Pergi beli gandum, pergi beli petrol, pergi beli bali, simpan dekat rumah. Cuba. Okay? Memang takkan boleh sebab apa, benda tu takkan tahan lama. Dan for sure dia akan rosak. Tak sama macam emas dan juga perak. Okay, next.
Puan Ruhaya binti Osman, umur 45, baru tahu pasal public gold dan mula membeli emas. Alhamdulillah, umur 45. Ada orang umur 50 pun dah tahu public gold, but then still ego. Bila dapat EPF, bila dapat KWSP, 3 tahun, habis. Assalamualaikum. So, Puan dapat tahu umur 45, sangat-sangat bagus. Tahniah. Dan jangan lupa educate anak-anak kita. Anak-anak kita. Anak-anak Cik Puan untuk menyimpan emas supaya diorang tak terasa rugi macam kita. Apakah fungsi emas di masa kegawatan ekonomi? Muhammad Izwan, banyak, terlalu banyak. Okey, sila rujuk introducer. Sekiranya tak ada introducer atau dealer yang betul, boleh buat semakan, boleh buat carian dekat dalam Google. Kalau tak ada, boleh rujuk saya. InsyaAllah saya bantu mana yang boleh. Nasihat Cikgu Syawal pada dealer-dealer yang baru macam saya ni. Ya Allah, saya pun baru juga. Saya pun baru juga. Cuma pandai bercakap je. Pandai bercakap, orang tolak ke depan, orang nak dengar lah. Nampaklah macam gah, hebat sikit kan. Padahal kita sama je. Okey, baik. Assalamualaikum sahabat. Cikgu Syawal, Azam Amiri. One of kawan saya lah. Tapi kalau dalam public go kita pesaing lah. Tapi kita bersaing secara sihat. But then dia dah MD kan yang main. Okey, baik. Kita kembali kepada slide. So, kalis inflasi ini benda yang paling basic dan benda paling simple, benda paling hujah yang paling banyak digunakan oleh semua penyimpan emas. Okey, pasal kalis inflasi. Seekor kambing, seekor ayam. 1 dinar, seekor kambing, 1 dirham, seekor ayam. 1400 tahun yang lalu, harga yang sama, nilai yang sama. Hari ni, harga yang sama, nilai yang sama. Okay? That's why kita kata kalis inflasi. But then, kalau tuan-tuan dengar ada seminar-seminar daripada orang lain, dia tak bersetuju dengan benda ni. Okay, dalam bahasa sastra, kita panggil persetankan mereka. Bahasa sastra, dalam bahasa Melayu, kita ada bahasa sastra. Kita panggil persetankan mereka. Okay, apa maksud persetan? Abaikan. Bukan suruh dia jadi setan. Okay, kita abaikan saja. Okay, saya berpegang dengan perkara ni sebab apa? Benda ni dah terbukti. Cuma sekiranya diurus dengan baik. Sebab kalau tuan-tuan belajar sejarah, tengok dalam sejarah Turki Osmania pun walaupun mereka gunakan dinar dan juga dirham, berlaku inflasi yang dahsyat pada tahun bila saya tak pasti, tapi dalam sejarah Turki Osmania. Boleh buka sejarah Turki Osmania yang collapse pada tahun 1923, 1924. Turki Osmania jatuh. Sebelum tu berlaku satu inflasi yang dahsyat dalam kerajaan Turki Osmania. Walaupun mereka guna dinar dan dirham, tetapi disebabkan pengurusan yang tak betul, maka berlakulah inflasi yang dahsyat. Boleh rujuk dalam sejarah. Sejarah telah membuktikan. Okay, next. Okay, ini normal lah. Ini semua orang faham. Semua orang tahu. Tak perlu nak timbang, tak perlu nak cerita panjang-panjang. Okay, tuan-tuan dah tengok, tuan-tuan faham lah, saya yakin. Okay, next. Kita run laju sikit malam ni. Okay, next. Mana? Yang ni pun semua orang faham. Okay, semua orang rindu zaman atuk kan? Hashtag zaman atuk. RM50 boleh penuh 1 troli. Okay, atuk kembali, tak boleh penuh juga 1 troli. Sebab apa? Sebab mereka tak faham sistem ekonomi. Orang politik, jangan sembang dengan orang politik. Saya ni suka baca-baca bab politik dan suka kacau orang politik. Tapi tak adalah kita ni semangat sangat politik sebab tak guna. Dia orang semangat gaji 30-40 ribu. Kita semangat gaji macam tu juga. Okay? So, orang yang faham tentang sistem ekonomi, dia takkan guna hashtag zaman atuk kembali RM50 penuh 1 troli. Takkan berlaku. Okay? Sebab itu adalah inflasi. Alright. So dalam dunia precious metal, dalam dunia pelaburan emas, saya dah cakap awal tadi, menunggu adalah satu kerugian. Mula melangkah sekarang. Okay, next. Okay, baik. Okay, Nana, dah 200. Betul. Sekejap. Okay, tuan-tuan dan perempuan, kita dah turun balik. Apa ni? Tak sedap lah. Cepat naikkan balik.
turun kita tak pusing lah. Okey, naik dah. Dah naik dah. Okey, Nana boleh ikut. Sementara si cakap ni, Nana boleh tukar slide. Okey, tuan-tuan, kita dah deal di awal tadi. Setiap kenaikan 100 viewer, kita akan pusing satu kali lucky draw. Okey, so bukan at the end lah. At the end tu itu item yang hebat-hebat, item yang besar-besar. Mana tahu Nana nak keluarkan 1 gram, kita tak tahu. Okay, so kita akan pusing sebab kita dah achieve 210, 212, Alhamdulillah. Achieve 300, kita akan masuk lagi satu lucky draw. Okay, sekejap bagi peluang dekat Nana untuk keluarkan slide. Sekejap. Jangan letak stres pada Nana. Nana dah cukup stres lah dengan semua WhatsApp yang diterima. Okay, so kita pergi ke next prize, 20 ringgit kredit. So Nana start Okay. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Nana stop. Okay, Ikin Shikin. Ada tak Ikin Shikin? Kalau ada, boleh reply dekat dalam dalam tu, ataupun screenshot WhatsApp Nana terus. Ikin Shikin ada tak? Ikin, sila masuk, sila munculkan diri. Tak muncul. Ikin Shikin, kalau ada boleh komen ataupun screenshot terus WhatsApp dekat Nana dekat nombor yang tertera. Mana Ikin Shikin? Masa rendang ke tu? Dah habis raya dah habis. Kita countdown lah Ikin Shikin 5. Okay, Ikin Shikin 4. Ikin Shikin 3. Ikin Shikin 2. Ikin Shikin 1. So tak ada. Nana redraw Redraw. Pusing lagi. Agak slow. Oh kejap, ada tu. Lambat. Ada Ikin Shikin. Kalau ikut ada ni, dia WhatsApp lambat, ada komen lambat. Okay, ada tu. Ikin Shikin dah ada dah. Okay, Tania. So okay lah. Okay, print screen tolong hantar dekat Nana. Okay, so nanti print screen hantar kat Nana. WhatsApp je terus WhatsApp sekarang. Okay, so Nana pas balik pada Cik Syawal. Okay, Tania Ikin. Ada. Betul-betul dia nak RM20 tu. Dia tulis ada. Betul-betul dia nak RM20 tu. Nana jangan lupa bagi Okay, share lagi. Okay, cukup 300, kita pusing lagi. Baru 215. Share lagi, kita akan putar lagi. Naik 300, kita putar. Naik 500, mana tahu Nana baik hati malam ni 1 gram. Okay, kita masuk dalam slide kita pula terus. Malam ni insyaAllah ada buku, jangan risau, ada buku. Okay.
Okay, baik. So sebelum fikir, tuan-tuan kita kembali kepada slide kita, kembali kepada seminar kita, kembali kepada keynote kita, kita punya ucapan kita lah. Okay, sebelum tuan-tuan fikir nak kembangkan duit yang tak berapa nak ada tu. Okay, baik, fikir macam mana nak selamatkan duit tu daripada habis. Alright. So dia punya intipati daripada ayat ni adalah tuan-tuan dapat bonus. Tuan-tuan dapat gaji. Tuan-tuan dapat dividen. Okey, benda-benda ni semua tuan-tuan dapat one shot sekali langsam. Dia masuk sekali 3,000, 5,000, 10,000. Ada yang dapat bonus, betul? Dia dapat langsam. Bila dia dapat langsam, automatik otak tuan-tuan pergi, kalau tuan-tuan tengah tengok saya ni dengan bini, pegang dekat bini punya sebelah mata tu, buat macam ni. Buat macam ni kat dia. Otak bila mana dapat benda secara tiba-tiba, dia akan gelabah. Otak dia akan gelabah. Ini psikologi dia. Otak dia akan gelabah. Bila otak dia akan gelabah, dia tak pandai nak urus dengan baik. Bagi mereka yang tak pandai uruskan kewangan. Bagi mereka yang tak pernah, jarang-jarang pegang duit 10,000, jarang-jarang pegang duit 5,000, biasalah gaji 1,500, 1,800, gaji 3,000, tolak sana, tolak sini, tolak sana, tolak sini, tinggal 500. So jarang dia pegang 5,000. Pak. Awal tahun dapat dividen ASB 5,000 dalam tangan. Automatik kawan kita dia tahu. Awal tahun ramai orang dapat ASB punya dividen. So apa dia buat? Maka bermulalah langkah-langkah gelap. Langkah-langkah skim cepat kaya pun bermula. Orang yang dapat EPF, dapat KWSP lagi bahaya. Hati-hati. Yang pertama sekali, syarat bila engkau ada duit, jangan bagi tahu orang yang kau ada duit. Sekali kita bagi tahu orang yang kita ada duit, sekian-sekian amount, dan kita nak labur, maka hati-hati. Bersedialah untuk dibaham oleh harimau lapar. Kau faham? Okay? So sebelum fikir nak kembangkan, fikir dulu macam mana nak selamatkan duit tu. Macam mana nak selamatkan? Saya dah bagi tahu dah tadi. Siapa yang masuk lambat, dah nasib. Masuk lambat kelas, masuk tengah-tengah, orang tengah mengajar, kau baru nak masuk kelas. So dengar daripada awal, baru you akan dapat tangkap macam mana nak selamatkan duit. Beli emas. Okay, next. Ini contohlah tabungan-tabungan kita. Okay, tabungan-tabungan peribadi. Okay, next. Okay, ni 5 tips sebelum tuan-tuan dan perempuan beli emas. Okay, 5 tips yang saya bagi. Saya tak urai panjang. Siapa yang dah beli buku ni boleh baca secara sempurna, secara detail dalam buku ni. Siapa yang belum beli, kau doa-doa lah dapat malam ni lucky draw, dapat percuma buku. Kalau tak beli lagi dan tak dapat lucky draw malam ni, cepat-cepat pergi tekan PG Mall, kau type nama aku, Syawal Amiron. Nanti keluarlah buku tu. Okay. So, tips yang pertama, cari harga yang paling rendah. Harga yang paling rendah. Okay? Benda ni basic. Semua orang faham. Tak payah hurai. Okay? Kau pergi dekat KFC, kau akan minta harga yang paling murah, tapi ayam bahagian yang paling besar. Itulah konsep yang sama. Bila kau pergi dekat Public Gold, kau nak harga yang paling rendah, tetapi emas yang paling besar. Benda tu tak akan terjadi. Tak masuk akal. But then, kita kena ada knowledge dan kita kena buat perbandingan sikit. Kena buat study sikit. Syarikat ni jual berapa, syarikat ni jual berapa, syarikat ni jual berapa. Detail, tuan-tuan boleh baca dekat banyak blog-blog kewangan, blog-blog pelaburan emas, dan juga dalam buku saya pun saya ada huraikan tentang perkara ni. Okay, next. Okey, susut nilai yang rendah. Susut nilai ni perlukan satu pemahaman yang betul-betul. Satu pemahaman yang betul-betul. Kalau tuan-tuan salah faham, tuan-tuan akan sampaikan ilmu yang salah. Bila kita sampaikan ilmu yang salah, orang akan salah faham. Bila orang salah faham, dia akan mula memandang negatif kepada emas. Walhal, emas adalah satu perkara yang telah dijamin oleh Tuhan, yang telah dijamin oleh Rasul. So, takkan mustahil emas ni dia ada benda negatif. Unless kita sendiri yang letakkan negatif kepada emas tersebut. So that's why kena faham betul-betul tentang kita panggil ni spread ataupun susut nilai. Okay, susut nilai. So perlukan pemahaman yang betul lah. Okay, next.
Malam ni kita laju sikit lah. Okay, PKPP. Okay, ini adalah margin spread ataupun nilai susut nilai, persen susut nilai oleh syarikat Public Gold. Antara the lowest in the market. Tuan-tuan dan perempuan boleh buat survey paling lowest in the market. Okay, 6% hingga 9% sahaja. Okay, next. Okay, yang pertama harga rendah, yang kedua spread yang rendah. Siapa yang rajin boleh tulis dekat bawah, dekat komen, tulis bagi dia up. Yang pertama tadi harga yang rendah, yang kedua spread yang rendah. Yang ketiga stok tak ada had. Stok tiada had. Okay, kita faham apa-apa bisnes stok akan ada limit. Okay, apa-apa bisnes stok akan ada limit. But then kemampuan syarikat tersebut untuk memberi kepada kita. That's why kalau dalam Public Gold, awal-awal hari tu waktu PKP, dia buka untuk 1 dinar local minting. Betul? But then hari ni kita buka dalam website, dah tak ada dah 1 dinar local minting. Sebab apa? Public Gold akan make sure untuk selesaikan semua order yang terdahulu. Supaya apa? Supaya tiada timbunan order yang menyebabkan Public Gold tak mampu untuk supply. But then saya yakin Public Gold ada satu dana yang cukup besar untuk memberi emas-emas yang telah kita beli. So tak perlu risau. Okay, stok tiada had lah. Itu nombor 3. Okay, next. Cawangan jual beli yang banyak. So far cawangan jual beli yang banyak antara syarikat-syarikat emas, Public Gold pun win the race. Okay, menang dalam perlumbaan ni. So dalam setiap negeri kita ada satu cawangan. Dalam setiap negeri kita ada satu cawangan. Central ada lebih sikit sebab ada banyak. Okay, Central KL Selangor dah ada 3. Bangi, ini contoh-contohnya lah antara gambar-gambar dia. So Bangi, Ampang dan juga Sunway. Tu kat Central. Okay, kalau dekat Negeri Sembilan kita ada satu Seremban. Kemudian dekat mana-mana tempat semua setiap negeri ada satu cawangan. Okay, termasuk dekat Jakarta ada satu. Dekat Singapura pun ada satu. Okay, Jakarta dan juga Singapura. Yang kelima, ada 5 tips tadi. Yang kelima, syarat jual beli yang tak cerewet. Syarat jual beli tak cerewet. Okay, so Public Gold tak cerewet. Tuan-tuan dan perempuan, kalau tengok saya punya live dekat Facebook, semenjak 2 minit ni rajin sikit lah buat live kan. Sebab tak sekolah tak buka lagi. So kalau buka dalam saya punya buku, saya ada cerita tentang bab syarat jual beli. Gambar tak nampak kecil. So siapa yang tengok live saya dekat Facebook, yang dah lama-lama boleh tengok balik. So syarat jual beli dalam Public Gold sangat-sangat tidak cerewet. Emas tu patah, bengkok, kemek, patah 2, bercalar, tetap diterima oleh Public Gold. Okay, next. Okay, tuan-tuan nak beli buku ni dekat PG Mall ada just search Syawal Amiron. InsyaAllah akan jumpa buku ni. Okay, next. Okay, sekarang saya akan share pasal tips pelabur yang sentiasa tersenyum. Okay, pelabur yang sentiasa tersenyum. Macam mana jadi pelabur yang sentiasa tersenyum? Okay, next. Okay, yang pertama tuan-tuan, cuba baca dulu. Saya tengah baca komen tuan-tuan dan perempuan. Siapa yang ada tanya soalan, saya cuba jawab lah, insyaAllah. Okay, baik. Alright. Tak ada apa-apa soalan lah. Alright, so asingkan duit kecemasan. So tuan-tuan nak jadi pelabur yang sentiasa tersenyum, tak susah hati, hati tenang, maka pertama asingkan duit kecemasan. Asingkan duit kecemasan dalam bentuk cash, letak sikit, kemudian selebihnya tukar dalam bentuk emas. Okay, next. So beli emas dengan wang lebihan, dia ada kaitan lah dengan nombor 1 tadi. So kita dah asingkan duit kecemasan, maka lebihan tadi baru kita beli emas. Jangan kita beli emas dengan seluruh duit kita. Kalau tak nanti akan jadi isu, akan jadi masalah pada diri kita sendiri. Dan akan beri efek kepada orang lain juga. Okay, next.
So tuan-tuan, bila kita nak beli emas, kita beli emas untuk wealth protection. Okay, untuk melindungi kekayaan, melindungi harta. Bukan beli sebab spekulasi. Problem dia adalah bila mana kita beli sebab spekulasi. Okay, bila orang kata harga turun, kita pun hold, tak nak beli. Bila orang kata harga naik, maka kita berlumba-lumba kita nak beli. Sebab apa? Sebab kita beli sebab spekulasi. Okay, spekulasi ini adalah andaian manusia. Spekulasi adalah andaian manusia. Tetapi wealth protection, apa pun yang berlaku, harga naik ke, harga turun ke, kita beli emas sebab wealth protection. Okay, kemudian, laju pula Nana tekan Okay, then tuan-tuan, okay, share lagi 230 orang. Okay, share lagi supaya lebih ramai yang dapat manfaat. Okay, share lagi. Cukup 300, kita next pula lucky draw yang ketiga. Okay, so pantau harga bila perlu. Pantau harga bila perlu. Janganlah setiap minit kau WhatsApp dealer. Siapa yang customer, jangan setiap minit WhatsApp dealer tanya harga. Letih dealer nak jawab, letih. Padahal kau boleh tekan je dekat Public Gold punya website, boleh tengok harga. Tapi jangan tengok setiap hari lah. Jangan tengok setiap minit, setiap saat. Meletup phone tu nanti. Okay? Kita tengok emas ni dua masa. Yang pertama masa beli, yang kedua masa jual. InsyaAllah kalau tuan-tuan buat apa yang saya buat ni, tuan-tuan hati akan jadi tenang. Hati akan jadi tenang. Okay? Ini setiap minit, setiap jam tengok harga. Setiap minit, setiap jam WhatsApp dealer. Harga dah turun Harga tak naik lagi Letih lah nak jawab macam ni. Okay? So kita jadi pengguna ataupun penyimpan, pelabur yang bijak. Pelabur yang sentiasa tersenyum. Okay, ingat dua benda. Tengok harga waktu nak beli dan waktu nak jual sahaja. Okay, next. Melabur sambil berniaga. Okay, so melabur sambil berniaga ini adalah platform yang disediakan oleh Public Gold. Itu yang best dalam Public Gold. Okay, Public Gold bukan sekadar menyuruh kita menyimpan emas, tetapi dia bagi kita satu platform untuk kita berniaga dengan Public Gold punya sistem. So sangat-sangat best dan sangat-sangat bagus. At the end of this session, saya akan cerita sikit tentang melabur sambil berniaga. Macam mana nak buka bisnes dengan Public Gold pada hujung session ni lah. Okay, next. Okay, duit kecemasan berapa persen cikgu? Okay, depends. Duit kecemasan terpulang. Tetapi nasihat saya selalu bagi tahu duit kecemasan at least 3 bulan punya komitmen. At least. Paling busuk 3 bulan komitmen. Okay, lagi bagus 6 bulan. Lagi bagus 6 bulan. 6 bulan punya komitmen. Contoh komitmen setiap bulan kita 2,000. So 2,000 kali 6, 12,000 adalah simpanan kecemasan. Okay, tapi siapa yang buat bisnes, saya punya mentor bisnes kata the best simpanan kecemasan untuk orang buat bisnes adalah 1 tahun. Kalau you boleh buat 2 tahun, lagi bagus. Seluruh komitmen bisnes, contohlah bisnes awak buat kena sewa kedai, bagi gaji apa semua, 1 bulan 15,000. So simpan untuk 2 tahun, 24 bulan. So itu adalah simpanan kecemasan bisnes. Anything happen, contoh PKP, bisnes tutup, kita still boleh survive. Walaupun dah 4 bulan berlalu, still boleh survive. Sebab apa? Kita ada simpanan kecemasan. Depends kepada setiap orang. Tetapi minimum 3 bulan gaji. Siapa yang makan gaji lah, minimum 3 bulan gaji. Okay, ini adalah kita punya mantra. Okay, setiap orang akan bagi tahu semua orang. Kita dealer akan bagi tahu semua orang tentang 1 gram 1 bulan. Okay, next. Ni mari berhibur lah tuan-tuan dan perempuan. Siapa yang dah tengok ni banyak kali, mungkin dia takkan rasa terhibur, dia akan rasa bengang. Okay? Tak apalah. Okay? Tapi siapa yang baru first time tengok, dia akan rasa terhibur lah sikit dengan benda-benda macam ni. Okay, yang pertama.
Sekejap, Mas Tura Yusof tanya apa tu? Islamik ke ni Mas? Nurul Akmal tanya, Islamik ke ni Mas? Dek, kau nak aku buka kitab ke? Cik Nurul lah Cik Puan Nurul yang sangat budiman dan sangat ditenangi, dicintai. Okey, Public Gold telah pun menerima sijil patuh syariah daripada ikon muamalat Islam di Malaysia. Bukan saja di Malaysia, bahkan di Asia. Siapa? Datuk Dr. Daud Bakar, Presiden UIA right now. Presiden UIA sekarang ni ialah Datuk Dr. Daud Bakar. Dialah orang yang bertanggungjawab beri sijil patuh syariah dalam Public Gold. Okey? Tahun 2017. Jadi adakah sebelum tahun 2017 transaksi dalam Public Gold semuanya haram? Dia nak dapatkan sijil, dia ada birokrasi. Dia ada proses. So proses tu yang take time. Okey? Semua transaksi adalah halal, thayyibah dan juga diterima insya-Allah. So jangan takut-takut. Okey, terus mulakan simpan. Okey, so kita back to kita punya slide. 236 orang. Okey, share lagi, cukupkan 300. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, salah faham paling besar dalam dunia emas, pelaburan emas, kau beli hari ni, next week nak jual. Ini paling, bukan saya je sakit hati, dealer-dealer semua akan bengang. Okey, tuan-tuan, siapa yang customer? Siapa yang, even dealer pun kadang tak ada knowledge pun masalah. So tolong dengar sini. Aku sekolahkan dealer-dealer. Okey? So tolong dengar. Okey, tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan setakat beli 1 gram, 5 gram, 10 gram, jangan fikir harga. Kalau tak, hati tak tenteram. Kan tadi saya bagi tahu macam mana nak jadi pelabur yang sentiasa tersenyum. Tengok harga dua benda saja. Waktu nak beli, waktu nak jual. Jangan tengok setiap masa. Bila tengok setiap masa, hati tak tenteram. That's why orang kata, siapa yang asyik tengok harga, tolong standby second jantung. Tolong standby jantung yang kedua. Sebab jantung yang pertama kau akan berhenti mengepam darah sebab dia tengok harga naik RM10. Harga turun RM1. Harga naik RM5. So automatik kau punya jantung akan berhenti berdegup dan perlu diganti dengan jantung yang kedua. So jangan tengok harga banyak sangat. Okay? So kalau beli sekilo tak apa. Siapa yang beli sekilo, 500 gram dan ke atas, dia ada game yang lain. Game dia macam mana? Boleh WhatsApp saya. Nanti kita bincang game dia macam mana. Ini untuk orang yang beli 500 gram ke atas. Kalau setakat beli 1 gram, macam saya 1 gram, 2 gram. Alah, tak payah tengok harga sangat ledik. Kita simpan je. Yang penting kita ada emas. Okay, next. Okay, ini benda paling normal. Tadi pun saya dah cakap. Okay, siapa yang simpan emas, automatik duit cash dia tak banyak. Bila duit cash tak banyak, kita boleh bagi tahu alasan kepada kawan-kawan kita. Duit cash ni akan lenyap dengan dua cara. Okay, cash yang banyak dekat dalam tangan, dia akan lenyap dengan dua cara. Yang pertama, kita tersilap langkah melabur dalam skim cepat kaya. Melabur dalam skim cepat kaya, automatik engkau akan miskin. Langkah yang kedua, duit tadi akan lenyap dengan cara apa? Engkau bagi pinjam dekat orang. Okey, dengar dulu. Okey, dengar dulu. Bagi pinjam ini sunnah. Bagi pinjam ini adalah sunnah Nabi. Dengan niat kita nak ikut sunnah, kita bagi pinjam duit, kita dapat pahala sunnah. Yang pinjam duit, kau kena faham. Bayar bukan sunnah dah, bayar tu wajib. Ni siapa yang boleh screenshot, boleh record, kau record ni. Bagi kawan-kawan kau yang suka pinjam duit, tak kerti bayar. Okey, bagi pinjam sunnah. Bayar bukan sunnah. Hukum dia wajib. Okey, so untuk elakkan kita berpecah belah, untuk elakkan kita bergaduh, saya cadangkan jangan rajin sangat kau bagi pinjam duit. Kecuali kau punya pinjaman tersebut, kau boleh niatkan bagi sedekah. Contoh kawan datang nak pinjam 1,000. Kau boleh bagi 1,000 dan kau niat awal-awal, aku niat nak sedekah. Kalau dia tak boleh bayar, kau niat sedekah je. Tapi kalau dia tak boleh bayar, kau tak mampu nak niatkan sedekah,
jangan kau rajin-rajin nak serahkan 1,000 pada dia. Faham? Okay? So bila orang simpan emas, orang nak pinjam duit, cakap je duit tak ada. Kan duit tak ada, dah jadi emas. Jangan tiba-tiba kau rajin sangat nak bagi emas pinjam kat kawan kau. Itu lagi gila. Okay, next. Okay, duit habis sebab beli emas. Ni memang kelakar lah. Siapa yang ada fahaman macam ni, tolong hapuskan. Okay, tolong hapuskan. Tolong buang. Fahaman ni salah. Okay, fahaman ni salah. Duit habis sebab beli emas. Fahaman ni salah. Tolong screenshot. Tolong tolong hapuskan benda ni sekarang. Duit tak habis bila beli emas. Bahkan duit kita akan bertambah. Dan kekayaan kita telah kita freeze. Kita bekukan. Telah kita selamatkan. Okay, dengan membeli emas. Okay, next. Yes, ini paling saya sakit hati kalau orang cakap. Okay, orang tanya saya, weh, harga emas dekat Public Gold berapa? Kita mau beritahu lah harga emas 1 gram gold bar. Harga dia 260 contoh. Lepas tu dia pergi tak mana-mana kedai emas, dia kata dengan aku, dia kata, weh, kedai emas ni harga dia murah, 220. Asal Public Gold mahal sangat? Tuan-tuan jangan gelabah. Dealer-dealer jangan gelabah. First kau tanya dia, kau tengok harga 916 ke kau tengok harga 999? Kau tanya dia yang tu je. 999 ataupun 916. Okay, so dia akan jawab 916. Kalau kita duduk dekat dengan dia, saya benarkan tuan-tuan dan puan-puan tanpa muka dia. Saya benarkan. Okay, tapi efek dia tanggung sendiri. Jangan cek saya. Okay, so tugas kita lah dealer-dealer ni untuk memandaikan masyarakat. Untuk memandaikan masyarakat. Bagi tahu dia 999, 916 tak sama dik. Nilai dia tak sama. Okay. So tengok dekat slide sekarang ni. Ini pun satu benda yang paling kelakar dan saya rasa macam kalaulah orang tu wujud kat sebelah saya akan tembak dia pakai pistol. Tapi bukan pistol betul, pistol air. Tapi kita letaklah air longkang. Bagi dia sedih sikit. Janganlah letak air zam-zam. Okay. Apa dia punya ayat? Tuan-tuan boleh screenshot. Kalau tak nampak screenshot, nanti boleh zoom. Okay, memang kelakar gila ayat dia. Saya bacakan. Okay, bertukarlah cara melabur. Usah simpan emas. Nilainya lambat naik. Dan kena potong 25% untuk jual balik. Simpan rokok. Tahun lepas harga rokok RM13.5. Tahun ni dah RM17. Kalau simpan rokok dengan nilai RM135,000 tahun lepas, tahun ni dah jadi RM170,000. Wow. Okay, wow tersebut ada dua. Satu wow kehebatan, satu lagi wow kebengongan. Terpulang kita nak pandang wow tersebut daripada segi sudut yang mana. Okay, siapa yang tak ada ilmu dia akan kata, betul lah biar aku simpan rokok. Okay, dipersilakan dik. Okay, siapa yang kata nak simpan rokok, malam ni dia ada idea. Dia kata, aku tengok live Syawal, aku dapat idea untuk simpan rokok daripada simpan emas. Okay, dipersilakan. Jangan bagi aku nampak kau kat luar, takut aku langgar kau. Okay, dipersilakan. Tetapi siapa yang ada ilmu, dia akan gelak bila nampak statement. Sebab apa? Terselah bahasa kasarnya kebodohan, kebangangan, kejahilan. Okay? Orang yang sebut benda ni. Sebab apa? Dia tak faham nilai emas tersebut. So tuan-tuan dan perempuan, saya harap yang tengok live saya sekarang ni, dah 250 orang. Tahniah, 250 orang. Kita naikkan jadi 300. 250 orang jangan ada mindset ni. Dan 250 orang ni jangan tiba-tiba habis je live ni, kau buat idea, kita stop Power Gold, kita stop Public Gold, kita stop emas Public Gold, kita buat bisnes simpan rokok. Memang kau cek naas. Okay, next. Sementara tuan-tuan baca, saya baca komen sikit Nak tanya kita buat purchase untuk naik dealer tapi PG lambat recognize dalam sistem. Okay, sekarang ni dia bukan masalah sistem lambat. Sekarang ni order terlalu banyak. So, diorang take time. So, kita bagi masa kepada staff, kita bagi masa pada sistem untuk update. Sekiranya tak ada dalam masa seminggu, tuan-tuan dan perempuan, update balik dengan staff. Tak ada, staff tak larilah, jangan risau. Tak ada lagi saya tengok staff tiba-tiba keluar daripada office Public Gold, tudung dah terbalik, jalan kaki ke bawah, tangan ke atas.
Tak ada. Tak ada lagi. Tak ada lagi saya nampak staff keluar tiba-tiba menjerit, tak ada. Belum lagi tahap macam tu. Diorang masih lagi boleh accept dengan apa yang berlaku sekarang ni. Walaupun sekarang ni tengah gold rush, so tuan-tuan boleh WhatsApp mereka dengan bagilah kata-kata semangat. Assalamualaikum Cik Nana, saya nak tanya ni. Janganlah kau marah-marah. Salam, nak tanya. Kenapa ni? Hangin lah. Staff kan manusia. Staff bukan robot. So bagi salam, bagi love, barulah dia akan suka. Bagi love macam ni. Kau apa? Selfie, kau hantar kat Cik Nana macam ni. Kemudian baru tanya soalan. Saya ada soalan. Barulah Cik Nana akan tersenyum bila tengok. Aduh korang ni. Jangan marah-marah. Tak elok marah-marah. Okay, good. Okay, share lagi tuan-tuan. Banyak sangat tak dan saya nak ni. Hampir menjerit. Alah. Okay, kita tengok ni. Ini pun satu hal juga. Okay, tuan-tuan dah baca lah ini pun satu hal juga. So, bab forex ni saya tak nak sentuh. Tuan-tuan boleh buat keputusan sendiri, boleh rujuk fatwa kebangsaan, boleh rujuk fatwa negeri, boleh rujuk mereka yang pakar dalam bidang agama untuk dikeluarkan pandangan-pandangan ulama tentang perkara ni. Okay, kita hidup dekat atas muka bumi ni sekejap. Okay, kita hidup sekejap, 60-70 tahun mati. Paling lama pun 100 tahun. 100 tahun pun jalan pun dah macam biawak. Kau tahu biawak? Kalau siapa yang dapat hidup sampai 100 tahun pun jalan dah macam biawak dah. Siapa yang tengok Ustaz Azhar kan suka macam tu kan. Umur 100 tahun jalan macam biawak. Okay? Kita tak naklah hidup sampai 100 tahun buat apa? Tapi kalau dipanjangkan umur dengan kesihatan yang baik, why not? Untuk kita sebarkan lagi manfaat. But then saya nak bagi tahu, sila rujuk kepada pakar-pakar agama untuk berkaitan dengan perkara ni tentang forex. Okay, next. Okay, bila waktu terbaik untuk beli emas? Jawapan dia adalah sekarang lah, masa kau masih hidup. Saya tertinggal, ada dua jawapan. Yang pertama, masa kau masih hidup. Yang kedua, masa kau masih ada duit. Okay, walaupun kau masih hidup tapi tak ada duit, tak mampu kau beli emas. Walaupun kau ada duit tapi kau dah mati pun tak mampu membeli emas. So dua benda ni sangat perlu untuk membeli emas. Hidup dan duit. Alright? Okay, next. Ajwat Hashim, lepas ni rasanya macam nak bagi 10 customer dekat Seremban je. Standby lah Nana. Ada orang dah bagi idea pula macam tu. Kau tunggu Ajwat, dia akan block kau punya nombor nanti. Okay, Ajwat ni saya punya team. Dia bawa Amirul. So, kira saya punya adik-beradik lah. Kita punya team. Okay, bila harga emas naik, kata mahal. Bila harga emas turun, kata tunggu turun lagi. Maka mereputlah kamu sendirian. Okay, saya selalu buat hashtag ni bila mana dalam live. Apa hashtag dia? Siapa yang masih ingat, tolong tulis hashtag jom. Bukan jom. Sila meninggal. Takkan jom meninggal pula kan? Sila meninggal. Okay? Siapa yang bila harga emas naik, kata mahal. Bila harga emas turun, kata bila nak turun. Bila nak turun lagi. So orang macam ni, kita bagi dia hashtag je. Okay? Hashtag sentap, hashtag sila meninggal. Okay, tuan-tuan dan perempuan dealer, ingat dealer. Ini tips siapa dealer. Selalu saya bagi pada dealer saya je. Tapi ini tips. Kalau tuan-tuan jumpa customer yang terlalu fussy, itu tak kena, ini tak kena, itu tak kena, saya cadangkan jangan habiskan emosi, jangan habiskan tenaga, jangan habiskan masa pada dia. Ramai lagi orang kat luar sana. Just ignore. Okay? Just ignore. Abaikan saja. Okay, next. Okay, sila meninggal Jangan masing-masing buat hashtag jom meninggal. Jangan, jom meninggal tu lain. Sila meninggal. Okay, ada yang tulis jom meninggalkan kejahatan. Yes, itu saya setuju. Pandai korang Okay, baik. Ini gambar yang biasalah. Semua orang akan kenal, semua orang akan tahu tentang legenda seni kita, P.Ramlee. Bila mana dicerita tentang emas ni. Semua orang faham lah tentang benda ni. Saya tak perlu urai lebih. Okay, next.
Okey, hakikat sebenar emas. Ini topik yang agak berat sikit. So tuan-tuan boleh baca dulu apa yang saya tulis tu sementara saya baca komen sekejap. Okey. Kanda Kasim Baba. Ya, betul. Kanda Kasim Baba. Okey tuan-tuan, kita akan masuk satu topik. Topik ni agak berat sikit tentang hakikat emas. Okey, boleh dengar lah. So tambah knowledge kita. So detail semua dalam buku ni memang saya ada cerita lah. Okey, next. Okey, ini benda yang paling penting. Dalam emas tak ada istilah emas negeri atau emas daerah. Yang membezakan emas hanyalah kualiti. Okey, yang membezakan hanyalah kualiti. Tak adalah kata emas Kelantan, emas Kuala Pilah, itu orang bagi nama. Orang bagi nama. Okey? Yang membezakan hanya kualiti sahaja. Okey, next. Okey, tuan-tuan, mustahil emas jatuh ke tahap harga kosong. Harga bukan nilai, harga kosong. Apatah lagi turun ke paras negatif. So mustahil, tak akan berlaku. Minyak pernah berlaku tak? Yes. Awal PKP bulan 4, kalau tuan-tuan masih ingat, minyak drop negatif. Okay, harga minyak dunia jatuh negatif, bukan kosong ya, negatif. But then gold never sentuh kosong, apatah lagi sentuh negatif punya numbers. Itu emas. Okay, next. Okay, ini benda basic, benda paling penting. Tuan-tuan boleh screenshot, boleh share dengan kawan-kawan. Okay, dinar. Dinar adalah mata wang Islam, mata wang emas. Okay, daripada emas, berat dia berapa? 4.25 gram. Dirham, mata wang perak. Berat dia berapa? 2.975 gram. Dirham dan dinar. Dinar emas, dirham perak. Wang fiat, wang kertas adalah A4 paper. Tuan-tuan pergi dekat tempat kerja, ada A4 paper, pegang A4 paper tu dan pegang tangan kanan pegang A4 paper, tangan kiri pegang RM50. Okey, kalau tuan-tuan rasa benda tu berbeza, istighfar. Tuan-tuan kena rasa RM50 yang aku pegang dengan A4 paper yang aku pegang adalah benda yang sama. Ini hakikat. Hakikat ni yang susah nak dapat ni. Benda ni sama. Okey, benda ni sama. Yang membezakan RM50 ni ada tulis 50 dan ada tanda tangan Gubernur Bank Negara. Maka bernilailah dia. A4 paper tadi kosong, tak ada nilai. Berat dia berapa? Tak sampai kosong, tak sampai 1 gram. Kalau ambil duit RM50, letak dekat penimbang, tak bergerak penimbang tu. Kalau penimbang tu boleh gelak, dia gelakkan kita. Okey? Tak berat pun, tak sampai 1 gram. Okey? That's why tuan-tuan boleh pilih lah mana mata wang yang melekat di hati. Ini pun contoh printing cost untuk mata wang dolar. Okey, tengok. Semua dolar ni, semua kertas dia, cost printing dia 16 sen. Tapi bila kita campur nilai dia, face value, nilai muka, berapa? 126 US dollar. So betapa kita ditipu oleh mata wang kertas. Okay, next. Okay tuan-tuan, ini benda paling basic juga. Never trust money more than gold. Kita boleh trust duit, tak ada masalah, tapi not more than gold. Okay, next. 260 orang, 40 orang lagi. Achieve 300 viewer. 270. Okay, cun. Lagi 20 orang, 30 orang lagi. Okay. Okay, wang kertas bukan duit. Awalnya adalah resit. Resit simpanan emas dengan perak. Tahun 71 barulah emas tadi jadi duit. Emas pula. Duit kertas tadi jadi duit. Wang kertas jadi duit. Kalau tak dia jadi resit.
Macam mana proses dia? Dalam buku ni ada satu bab tentang sejarah pertukaran mata wang. Sejarah pertukaran mata wang dunia. Ada satu bab saya tulis sejarah pertukaran mata wang dunia. Boleh baca kat situ. Detail saya cerita. Okay, next. Ini adalah fakta. Ini adalah fakta. Saya ulang sekali lagi. Ini adalah fakta. Bukan sembang teori konspirasi. Bukan sembang kencang. Bukan bikin bimbang. Bukan sembang sampai terbang. Okay. Ini adalah fakta. Siapa yang buat? IMF. Apa itu IMF? International Monetary Fund. Dia kata apa? Sepanjang 30 tahun terakhir telah berlaku lebih daripada 100 krisis kewangan di pelbagai buah negara. 30 tahun. Bermakna tahun 1996, 2006, 2016, 30 tahun. Duit kertas jadi duit tahun 1971. So bermakna ketika mana duit tersebut wang kertas menjadi duit, maka berlaku lebih daripada 100 krisis kewangan di seluruh dunia di pelbagai buah negara. Boleh screenshot, cari jurnal ekonomi dan bisnes Islam yang saya tulis ni, sumber, boleh baca. Okay, next. Okay, ini ada dalam saya punya blog. Boleh baca detail. Okay, next. Dah sejam setengah Kita go fast sikit lah. Okay, next. Okay, wang fiat telah hilang satu fungsi, iaitu gagal berfungsi sebagai penyimpan nilai. Ini semua orang faham. Siapa yang simpan emas, dia akan faham tentang kalimah ni, tentang kenyataan ini, tentang ayat ini. Okay, siapa yang masih lagi tak faham, tolong banyakkan membaca supaya kita tak tersesat dalam dunia pelaburan emas. Okay, next. Okay, Imam Ghazali rahmatullahi alaih yang tulis kitab apa? Kitab yang paling hebat oleh Imam Ghazali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa dah. Ada satu kitab besar. Ihya Ulumuddin. Yes, Ihya Ulumuddin. So Imam Ghazali penulis kitab Ihya Ulumuddin. Apa dia bagi tahu? Dia bagi tahu bahawasanya wang yang adil adalah emas dan perak. Wang yang adil adalah emas dan perak. Kalau tak setuju, saya tak tahulah. Ini kata-kata dia. Terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, next. Tuan-tuan, emas ni jaminan Allah dan Rasul. Okay, ini tuan-tuan kena baca detail kena baca slow-slow. Kalau tak dapat tangkap, screenshot, malam sebelum tidur baca balik slow-slow. Wang fiat jaminan kerajaan. Hancur penjamin, hancur yang dijamin. So mana mungkin Allah dan Rasul tu hancur? So bermakna mustahil emas dan perak akan hancur di atas muka bumi ni. Okay, next. Okay, emas dan perak terbukti dalam ilmu ekonomi. Tak ada orang boleh nafikan. Dirakam dalam lembaran sejarah. Sejarawan telah membuktikan, termaktub dalam Quran dan hadis. Para agamawan pun akan bersetuju dengan status saya. Siapa yang tak bersetuju, sila nyatakan sebab, sila nyatakan hujah. Sekiranya kuat, saya akan berpegang dengan hujah anda. That's it. Itu saja. Saya senang kalau jumpa dengan orang yang skeptikal dengan emas, saya akan suruh dia minta keluarkan hujah. Kenapa bukan emas? Dan sekiranya kuat hujah dia, saya akan berpegang dengan hujah dia. Sekiranya tak adalah, saya akan kekal dengan pandangan saya. Okay, next. Okay, ni 3 perkara tuan-tuan dan perempuan kena faham. 3 perkara, buatlah bacaan, pergilah cari apa-apa nota, apa-apa blog yang cerita pasal 3 benda ni. Fractional reserve, Bretton Woods dan juga petrodollar. Barulah tuan-tuan akan faham tentang emas. Okay, next. Ini sejarah. Tak ada orang boleh nafikan. So dulu nilai emas 1 ounce $35.
waktu status ni ditulis pada 13 Januari, saya rasa 2017. Tahun 2017 status ni ditulis, 1 ounce 1293 US dollar. Hari ni 1 ounce 1720 US dollar. So bermakna kenaikan dia hampir 500 US dollar. 3 tahun. Kenaikan 1 ounce lebih kurang 500 US dollar. Lebih kurang 500 US dollar. Next. Ini kata-kata Syekh Imran Hussein. Boleh baca dekat saya punya Facebook pun saya ada tulis juga. Okay, next. Ni tuan-tuan dan perempuan, siapa yang sibuk nak jadi jutawan tapi tak tercapai adik akal, tak tercapai hasratku untuk menjadi jutawan, ini saya bagi tips macam mana nak jadi jutawan akhirat. Okay, Nabi bagi tahu 2 rakaat lepas solat lebih baik daripada 300 ukiah perak. 2 rakaat lepas solat lebih baik daripada 300 ukiah perak. 1 ukiah bersamaan dengan 40 dirham. 1 dirham bersamaan dengan RM25. Lebih kuranglah harga dia. So sekali kita solat, kita dapat 300,000 ringgit Malaysia. Kita buat 6 kali rakaat, jadi jutawan. Tak payah pening kepala. Okay, so nak jadi jutawan, kau print screen. Print screen sekarang, screenshot. Kemudian print. Kemudian tampal dekat pintu. Baru nampak sikit sibuk semua nak jadi jutawan kan. Ni Nabi dah bagi tips macam mana kau nak jadi jutawan. Okay, next. $260 orang. Share lagi, cukupkan lagi 40 orang, 300. Kita terus pusing satu lagi. Ummi. Mana nak beli buku tu boleh beli dekat PG Mall. Okay, kalau tak dekat PG Mall boleh terus WhatsApp saya. Nombor saya tu yang tengah bergerak dekat bawah tu, nampak? WhatsApp speaker tu nombor saya. Okay, seronok dapat ilmu malam ni, alhamdulillah. So boleh share. Duit kecemasan boleh tak kalau saya simpan dalam bentuk emas? Ada 2 jawapan. Okay, kalau awak tanya saya benarkan. Tapi mungkin kalau tanya pakar-pakar yang lain, orang-orang lain, dia akan kata jangan. Tapi kalau saya okey je, saya tak ada masalah. Sebab emas tu adalah duit. Tanya saya tak ada masalah. Tapi ada setengah orang dia akan kata tak perlu. Kena simpan juga cash. Terpulang lah, masing-masing ada pandangan dan pendapat sendiri. Tugas kita dengar dan kita teliti mana yang sesuai dengan keadaan kita. Supaya kita boleh ambil dan adjust dengan life kita, dengan kehidupan kita. Emas dan perak mana lagi berharga? Emas dan perak mana lagi berharga? Dua-dua berharga ni. Dua-dua berharga. Tak mengantuk. Okey, tak mengantuk. Alhamdulillah lah tak mengantuk Kalau siapa mengantuk biasanya saya ketuk meja. Dalam kelas saya ketuk meja. Peranjat semua. Tapi kalau ini saya ketuk meja tak guna. Tangan sakit. Tuan-tuan pun still lagi macam biasa kan. Okey. Oh tak ada lah nak baca komen. Okay, terus kita pergi balik kita punya slide. Okay, ini public goal group lah. Okay, so kita ada syariah compliant. PG10 tu 2018 punya logo. Sekarang ni dah PG12 lah. Dah 12 tahun. So kita ada dekat Malaysia, Singapura, Indonesia branch. Brunei kita ada klien kita kat Brunei. Kalau klien ni jangan kata Brunei, satu dunia. Saya punya klien sendiri ada daripada saya punya kawan-kawan yang belajar dekat Mesir, yang belajar kat Jordan, yang belajar dekat even yang belajar dekat Indonesia. Ada kawan-kawan saya pun dah menyimpan emas. Tak ada masalah. Walaupun di mana jua anda berada, Public Gold setia bersama anda. Kenapa? Public Gold tak bayar Public Gold tak bayar saya untuk iklan ni. Okay, next. Okey, soalan wajib. Ini pun soalan wajib. Orang selalu tanya saya. Orang yang baru pertama kali kan. Dia tanya apa? Public Gold ni ada public bank ke? Jawapan dia bukan.
tak ada kaitan dengan public phone, tak ada kaitan dengan public transport, jauh sekali public toilet. Public Gold tak ada kaitan dengan benda-benda ni semua. Public Gold adalah stand alone company. Public Gold adalah syarikat swasta yang buat jual beli emas. Simple. Noktah. Okay, next. Ini adalah bisnes Public Gold. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh buat bacaan tentang bisnes Public Gold. Public Gold bukan setakat jual beli emas, banyak lagi cabang-cabang yang Public Gold buat. Okay, next. So, Public Gold, syarikat patuh syariah, syarikat yang terbukti dia punya credibility, syarikat yang dapat kepercayaan JLC untuk bekerjasama. So, apa lagi yang kita nak? So, Public Gold sekarang pun dah ada CJ patuh syariah. Public Gold sekarang ni dah sangat terbang sangat tinggi. So, kalau kita tak bersama adalah satu kerugian untuk diri kita. Okay, next. Ini JV lah antara Public Gold dengan Pejabat Pos. I think tahun 2015, 2016. Sekitar tu lah. Next. PDRM pun dah JV dengan kita, dengan Public Gold. So PDRM pun percaya dengan kita. Yang kita tak berapa nak polis. Kalau tak percaya dengan Public Gold, tak tahulah nak cakap apa. Okay, next. Sijil Patuh Syariah yang telah ditandatangani tahun 2017, 2016 atau 2017. Okay. Itu Datuk Dr. Waka dan juga Datuk Wira Louis Eng. Okay, Datuk Wira Louis Eng Cina. Tapi dia sangat menitik beratkan transaksi patuh syariah. So sangat-sangat beruntunglah kita dos yang Malaysia, Islam, Muslim, walaupun kita duduk dalam syarikat yang diketuai oleh Chinese, badan dia sangat-sangat meneliti transaksi dos Muslim sebagai transaksi as orang Islam. Okay, next. Tuan-tuan dan perempuan, siapa yang duduk dalam dunia emas mesti akan kenal kita punya guru kita, Syekh Imran Hussein, satu orang yang sangat kuat menentang ribawi dan sangat kuat mengajak manusia, masyarakat untuk menyimpan emas dan perak. Dia sendiri pun dah JV dengan kita, menjual buku-buku dia dekat dalam PG Mall. Dia pun banyak beri ilmu pada saya lah. Okay, next. So 3 cara pembelian, retail, gap, EPP. Retail, gap dan juga EPP. Detail, nak tahu detail pasal benda ni semua, sila rujuk introducer. Okay, ni dah 1 jam 36 minit dek, kau nak aku bercakap kat sini, hilang dah Ailio aku. Okay, next. Ini sijil patuh syariah lah, sama macam tadi. Ini sijil je lah. Okay, next. Tuan-tuan tolong buat pilihan yang bijak lah, sama ada emas atau wang kertas. Pilihan di tangan anda. Pilihan di tangan anda. Okay, kalau siapa tengok cerita Kasim Baba 2 hari lepas ke semalam, saya tak ingat lah, Kanda Kasim Baba kan, salah pangkah dapat dapat apa? Salah pangkah dapat tahi. Priamli bagi tahu. Pangkah tandas, pecahkan tandas, semua badan bau busuk. Engkau pangkah salah, dapatlah najis. So pangkahlah simpanan yang betul. Next. Okey tuan-tuan, ini saya selalu tekankan kepada semua orang. Klien saya, klien orang, dealer saya, dealer orang, even anak-anak murid saya selalu bagi tahu
emas itu bernilai, tetapi ilmu emas itu lebih bernilai. That's why perlu untuk kita bermentor, perlu untuk kita mempunyai guru, perlu untuk kita mendengar ilmu-ilmu supaya apa? Kita tidak tersilap langkah dalam pelaburan emas dan perak. Next. Okey, ini adalah guru-guru saya dalam pelaburan emas. Kita tu dah kenal lah. Okey. Next. Ini adalah tim-tim saya dalam pelaburan emas dan juga mentor saya dalam pelaburan emas, iaitu Mama Aziza Hassan dan juga itu semua tim-tim kami. Tim-tim saya lah. Amirul, Ustaz Ais, itu semua dah jadi MD. Tuan-tuan doakanlah saya jadi MD tahun ni supaya saya dapat duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan diorang. Kalau tak, saya akan rasa macam kecil sikit lah. Okay, next. Ini adalah saya punya social media punya platform. Saya ada blog, saya ada YouTube, saya ada Telegram. Semua pakai nama saya, Syawal Emron. Syawal Emron. Emron ni satu-satunya dekat dunia nama Emron. Tak ada orang nama sama-sama bapak saya. Okay, so senang nak cari nama saya. Type je dekat Google Syawal Emron. Okay, kalau tiba-tiba keluar scammers, kau hati-hati, itu bukan aku ya. Okay, next. Okay, itu adalah saya punya Telegram. Bukan Telegram, Instagram. Siapa yang ada Instagram boleh follow saya. Biasanya Instagram ni budak-budak bawah umur 20 tahun. Macam kita yang dah tua-tua ni layan Facebook, kan? Budak-budak muda sekarang ni semua Instagram, tak ada Facebook. Student-student saya budak-budak form 5, kalau saya tanya diorang apa diorang punya Facebook, tak ada. Semua pelayan Instagram. Tak ada Facebook. Tapi saya ada Facebook, tuan-tuan boleh follow saya siapa yang kat Facebook. Sebab Facebook kita lebih mudah untuk kita menaik, lebih mudah untuk kita berkongsi ilmu yang lebih banyak. Okay, boleh share lah, boleh share, boleh follow, boleh add friend. Okay, next. Okay, so semua platform social media saya type je tu Syawal Emron. Syawal Emron. Even dekat PG Mall pun, kalau tuan-tuan buka PG Mall, type je nama tu, akan keluarlah buku saya, boleh beli kat sana. Okay, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Siapa yang menonton, berapa orang? 280 orang. Biasalah, dari dah pukul 10 ni, maka ramai lah. Semua nak tunggu, lucky draw macam biasa. 280 orang. Okay, so saya serahkan stage, saya serahkan ni kepada Nana untuk Nana handle. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih Cik Syawal. Okay, so tanpa melengahkan masa, sebab tahu semua mesti tunggu untuk lucky draw. So sebelum tu Nana buka dulu untuk FB Live promotion malam ni. Okay, promosi untuk jadi normal dealer. Ni melalui akaun GAP, World Accumulation Program, akaun simpanan GAP. Normal dealer buat pembelian sebanyak RM5,000 dan juga belian wildcard. Wildcard ni fizikal lah, dia bukan GAP Okay, ataupun priority dealer pembelian RM10,000 untuk GAP, wildcard RM200. Okay, ataupun ini adalah cara pembelian untuk menjadi dealer melalui akaun GAP. Akaun GAP ni dia kena bayaran secara lamsam lah sekaligus. Dia tak boleh nak buat sikit-sikit untuk genapkan RM5,000, tak boleh. Dia memang kalau berminat untuk melalui akaun GAP memang murah sikit tapi dia sekaligus. Okay, satu lagi physical punya promosi untuk menjadi normal dealer pembelian 30 gram boleh buat EPP 10 dan juga wildcard RM200. Priority dealer 50 gram, EPP 10 dan juga wildcard RM200. So yang ni lebih mungkin harga dia nampak lebih mahal tapi kita ada pilihan untuk membuat bayaran selama 10 bulan. Dapatlah bayar sikit-sikit. Tapi jangan risau, walaupun EPP 10
Bukanlah bermakna selepas 10 bulan baru upgrade jadi dealer. Once dah buat first payment dengan payment untuk wildcard, kita akan terus upgrade tuan-tuan untuk menjadi dealer. Okay, so promosi ni dia singkat je, tapi ada masa lagi 2 jam. Sah sehingga malam ni saja, jam 11.59 malam. So mana-mana dealer yang ada prospek yang berminat untuk jadi dealer, boleh screenshot Nana punya promosi-promosi tadi ataupun terus WhatsApp je Nana dekat nombor yang tertera. Boleh grab untuk promosi FB Live Seremban 12/6/2020. So itu sahaja promosi malam ni. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh direct WhatsApp Nana 0179372916 atau 0123495916. So itu sahaja untuk slide. Nana rasa semua tengah tunggu untuk sekejap Okay, so tanpa melengahkan masa, kita terus start ke lucky draw seterusnya lah ya. Oh, masalah ni. Ke mana Nana? Nana kenapa menghilang? Kenapa tinggalkan saya seorang diri di sini? Nana jangan menghilang. Ayo kembali Nana. Saya kesorangan di sini. Tuan-tuan, ada persoalan? Ada benda nak tanya? Kalau dah ada PG code, rujuk introducer, rujuk dealer. Siapa yang tak ada PG code, boleh WhatsApp saya. Saya bantu setakat mana yang boleh. Ya, Nana telah kembali. Alhamdulillah, baru nak nyanyi lagu Spin tadi. Minta maaf, tiba-tiba je dia nak keluarkan diri dia pula. Aish. Sekejap. Kita terus direct ke ni lah. Lucky draw. Sekejap. Okay, bagus. Lucky draw ni pun ke refresh. Maaf sebab terkeluar tadi. Okay. Kita teruskan untuk price seterusnya. Yang tadi dah ada 2 orang sebab yang ni seorang je yang dapat capture. Seorang lagi tu nanti yang yang Puan Ikin sikit tu kita silakan bagi. Okay, so price seterusnya adalah 20 gram MC wallet juga. So Nana start Bismillah. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Encik Bob Hasif.
Okay, Cik Bob Hasif ada tak? Bob, keluar Bob. Cik Bob Hasif kalau ada terus komen dekat dalam Facebook live kita ataupun screenshot terus WhatsApp pada Nana nombor yang ada tertera tu. Oh, okey, ada Bob Hasif. So Nana nampak, so Nana tekan redeem Tahniah Cik Bob Hasif. Okay, so kita terus ke, sebab kita ramai viewer. Bila Cik Syawal yang ramai viewer dia. So kita pergi ke 0.5 gram swing. Okay. Oh ya, ada emas lah. So hadiah ada tak berapa banyak. Hadiah ada tak berapa banyak, tapi dia punya nilai tu agak menarik sikit lah. So Nana biarkan lama sikit yang untuk first prize ni. Okay, bismillah. Kita tengok siapa yang menang. Mendapat cabutan bertuah 0.5 gram swing. Muhammad Anas Razi bin Ibrahim. Siapa? Muhammad Anas Razi. Anas Razi 0.5 gram. Kalau ada terus komen ataupun screenshot WhatsApp Nana. Sebab kalau Nana tak dapat, kita akan redraw. Cik Muhammad Anas Razi. So, kita count down sebab mesti ramai tak nak tunggu lama-lama ni. So Cik Muhammad Anas Razi 5. Muhammad Anas Razi 4. Muhammad Anas Razi 3. Muhammad Anas Razi 2. Muhammad Anas Razi 1. Okey, minta maaf. So Nana akan redraw. Redraw. Okay. So, kita start balik. Doa banyak nama naik. Satu, 2, 3. Nurwani binti Ismail. Nurwani binti Ismail ada tak? Kalau ada boleh komen, screenshot, WhatsApp pada Nana. Kabur lah Nana. Kabur? Dia kabur. Alah. Yang lain nampak tak? Yang lain nampak tak? Ke kabur juga? Tulisan. Oh, iyalah. Kabur. Nama Nurwani binti Ismail. Nurwani Ismail. Nurwani Ismail. Tak kan kalau kabur kan tak apa. Lepas ni kalau tak ada jawapan kan Nana refresh. Nurwani binti Ismail. Ada tak? Dah ada kabur cuma kena mesti. Kabur tak ada lagi. Cahaya Mutiara tu Nurwani ke? Sebab ada yang cakap Cahaya Mutiara. Cahaya Mutiara, betul ke? Nurwani Ismail, ya ke tak? Kalau bukan Nana kena redraw, Nana refresh balik. Cahaya Mutiara, sila komen segera. Kalau betul lah anda nama yang telah pun diberi, ya saya, betul lah tu. Betul okey. So dah redeem. Okay, tahniah. Tapi nanti screenshot, make sure WhatsApp Nana. Nana refresh. Sebab kabur So ni adalah last prize kita malam ni. Buku tulisan Encik Syawal. Bismillah.
Yang lain jangan risau. Cahaya Mutiara tu nanti Nana dia akan uruskan. Pastikan orang tu betul. Ya betul. Risau. Jangan risau. Kalau bukan kita tak real. Okay, last. Lagi dua yang terakhir. Steve Kabur. Tak apalah. Tengok nama nanti Nana sebut nama je. Nana tak pasti. Kat sini macam okey je pula. Okay, so Nana stop. Ahmad Muhzani. Ahmad Muhzani. Ahmad Muhzani. Ada tak? Ahmad Muhzani. Ahmad Muhzani. Ada tak? Kalau ada, boleh reply. Aku tahu, Nana tak pasti aku tahu. Okay, Ahmad Muzani pun ada. So, Nana tekan redeem. So, tanya Ahmad Muzani. Okay, tanya juga kepada semua. Okay, tanya kepada semua pemenang. Nampaknya berakhir dah kita punya seminar malam ni. So, Cik Syawal ada apa-apa kata-kata akhir? Kata-kata akhir Ahmad Muzani tu mungkin boleh WhatsApp saya kot, direct dengan saya. Sebab hadiah tu nanti saya akan post lah pada dia. Ahmad Muzani boleh direct terus dengan saya. Nombor saya ada dekat yang tengah bergerak ni. Kemudian ataupun saya ada tulis nombor saya dekat komen. Ahmad Muzani boleh direct dengan saya. Yang selainnya dengan Nana lah. So tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak siapa yang dengar. Moga ada kebaikan, ada pahala kita kat situ. Dan kita jumpa pada masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih yang join. Terima kasih Cik Syawal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.